Lipat Siri Pinang, siri dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada ahli-ahli pena sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kepada Ilahi kerana dengan lipat mulianya dapat kita sama-sama bersua dalam gelanggang forum uniknya bahasa terselah budaya. Saya Nik Nur Mansurah Antini Hakimi merupakan moderator anda pada hari ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli panel kita yang cantik lagi bergaya ini, izinkan saya mengupas sedikit tentang pembicara forum kita pada hari ini. Tajuk kita pada hari ini, uniknya bahasa, merujuk kepada keistimewaan dan kriteria khusus yang akan membezakan suatu bahasa daripada bahasa-bahasa yang lain. Keunikan bahasa dapat dibahagikan kepada pelbagai aspek iaitu struktur kata bahasa, kosakata, fonologi dan budaya. Setiap bahasa ini mempunyai ciri-ciri uniknya yang tersendiri dalam mencerminkan budaya dan pengaruh persekitaran tanpa kesedaran tempat tersebut. Baiklah, tanpa membuang masa, marilah kita berkenalan dengan para panel daripada Ahli Persatuan Linguistik Malaysia kita pada hari ini. Di sebelah kiri saya, ahli panel pertama, Saudari Puan Nurmaisarah binti Muhammad Syakri. Apa khabar saudari? Seterusnya, ahli panel kedua, tampak ada di situ, Saudari Puan Nur Nashrah binti Manas. Selamat datang saudari. Terima kasih. Okay, ahli panel ketiga, sebelah kanan saya, putih berseri orangnya dan datang jauh dari negeri kelahiran, iaitu Saudari Puan Christina Belinda. Selamat datang juga diucapkan. Okey, di sebelahnya nampak pemalu tapi kereta berkata-kata. Saya perkenalkan saudari terakhir itu Puan Nur Syazali binti Mustafa. Selamat datang juga. Sebelum saya menanyakan dengan lebih terperinci mengenai tajuk forum kita, terlebih dahulu saya ingin menanyakan apakah pandangan ahli-ahli panel mengenai variasi bahasa secara ringkas. Okey, boleh kita mulakan dengan ahli panel pertama kita? Silakan. Terima kasih saudari moderator kita. Pada pandangan saya, konsep bagi variasi bahasa ialah kelainan bahasa atau keadaan kepelbagaian cara sesuatu bahasa itu digunakan berikutan perbezaan beberapa faktor. Antara faktor wujudnya variasi bahasa ni ialah kedudukan geografi, kumpulan sosial, perwatakan peribadi dan konteks semasa. Terima kasih. Apakah pandangan Puan Nashrah? Terima kasih kepada saudari moderator. Menurut saya, variasi bahasa ni merupakan satu bahasa percampuran di mana dalam percakapan orang kita selalu campurkan bahasa Malaysia, bahasa Melayu dengan bahasa lain seperti bahasa Inggeris dan Mandarin. Kita tengok ada dua jenis percampuran. Satu dalam segi kod dalaman iaitu percampuran dialek kita dalam Malaysia ni. Lepas tu yang kedua kod luaran iaitu percampuran bahasa dengan bahasa lain macam bahasa Inggeris dan Mandarin lah. Menurut kajian daripada Muhammad Syahidi dan Nur Auda, faktor penggunaan bahasa ni adalah disebabkan oleh faktor sosial, budaya dan juga identiti penutur itu sendiri. Terima kasih. Apa pandangan Puan Christina? Okay, variasi bahasa ni, kalau kita tengok di Dewan Bahasa kan, variasi bermaksud adalah kepelbagaian atau perkara yang pelbagai yang berbeza. Dan bahasa pula adalah merupakan alat ataupun benda yang menghubungkan manusia untuk komunikasi ataupun menyampaikan fikiran, idea. Okay, kalau variasi bahasa ni adalah kepelbagaian kita dalam menyampaikan apa yang kita nak sampaikan kepada orang lain. Itu bagi saya. Faham. Bagaimana dengan Puan Syazali? Terima kasih saudara moderator. Pada pandangan saya, variasi bahasa adalah ketidakseragaman bahasa yang dituturkan oleh penutur, di mana ia berbeza disebabkan oleh faktor dialek dan juga variasi bahasa tersebut yang telah disebut oleh saudara Puan Nash, di mana dia berlakunya percampuran bahasa di antara bahasa Melayu dan juga bahasa asing. Dan di sini kita dapat simpulkan makin besar jumlah penutur sesuatu bahasa, maka makin luaslah daerah penyebarannya menyebabkan wujudnya variasi bahasa itu tersebut. Okey, terima kasih kepada panel atas penerangan yang ringkas dan padat yang mudah dipahami oleh golongan-golongan muda. Ada juga panel yang meletakkan konsep variasi bahasa yang untuk lagi berisi. Baiklah, kita berbalik kepada tajuk utama kita iaitu uniknya bahasa terselah budaya. Soalan saya pada panel yang pertama, Puan Nurmaisarah, apakah variasi bahasa yang selalu digunakan dalam kalangan masyarakat kita? Terima kasih di atas soalan yang diajukan. Berbalik kepada soalan tadi, antara variasi bahasa yang sering digunakan dalam kalangan masyarakat ialah bahasa rojak. Dalam bidang linguistik, sebenarnya tidak pernah ada istilah bahasa rojak ni. Tapi menurut Awang Salian pada 2006, beliau mengatakan istilah ini lahir kerana mengaitkan sesuatu yang dicampur-campur
yang dicampur-campur itu seperti rojak kerana rojak merupakan makanan yang terdiri daripada bahan-bahan yang bercampur-campur. Jadi apa sebenarnya bahasa rojak ni? Menurut Asma Haji Umar pada 2007, bahasa rojak sebenarnya bahasa campur kod dan alih kod dalam sesuatu pertuturan atau perbualan, sama ada antara kaum yang berbeza seperti dalam filem dan pekerjaan atau profesion seseorang. Boleh berlaku salah satunya dan boleh berlaku kedua-duanya. Perkara yang dimaksudkan dengan bahasa rojak ialah wujudnya perkataan atau frasa daripada bahasa asing, khususnya bahasa Inggeris, dalam bahasa yang dituturkan, iaitu bahasa Melayu lah yang kita selalu bercakap antara sesama. Terdapat tiga bentuk, iaitu bentuk yang pertama penukaran kod tempelan, iaitu campur aduk bahasa Melayu Inggeris walaupun hanya melibatkan penggunaan sepatah perkataan bahasa Inggeris dalam ungkapan yang hampir keseluruhannya diucapkan dalam bahasa Melayu. Bentuk yang kedua penukaran kod dalam ayat. Ianya berlaku apabila terjadinya penggiliran bahasa daripada satu bahasa kepada satu bahasa yang lain dalam satu ayat. Contohnya dalam ayat para hadirin diminta switch off telefon bimbit. Ayat tersebut mengandungi dua frasa, iaitu para hadirin subjek dan diminta switch off telefon bimbit predikat. Bentuk yang ketiga penukaran kod di antara ayat. Penukaran ini berlaku daripada satu bahasa kepada satu bahasa lain di antara ayat. Contohnya, ini adalah kali pertama saya berada di sini. Therefore, I am not familiar with the people. Dan bentuk yang terakhir ialah penukaran kod dalam perkataan. Ia memperlihatkan penggunaan bahasa lain dalam sesuatu bahasa. Contohnya, penggunaan bahasa Inggeris dalam pembentukan perkataan bahasa Melayu seperti forwardkan, terbilik dan berblaus. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih Puan Masarah. Saya sangat setuju dengan penerangan yang diberikan. Sebentar lagi, panel pertama kita ada menyatakan bahawa bahasa yang sering digunakan ialah bahasa rojak. Jadi, saya ingin menanyakan soalan kepada panel yang kedua. Pada pandangan panel, filem genre apakah yang sering menggunakan bahasa rojak? Okay, terima kasih. Sebenarnya, pelbagai genre filem kat Malaysia ni, dia menggunakan bahasa rojak dalam skrip mereka lah. Terdapat juga setengah filem ataupun drama yang menggunakan bahasa rojak dekat tajuk mereka, bukan hanya dekat skrip mereka. Contohnya dalam drama Suri Hati Mr. Pilot, banyak lagi yang menggunakan bahasa rojak dalam tajuk mereka. Pada pandangan saya, genre filem yang banyak menggunakan bahasa rojak terdiri daripada filem aksi. Yang pertama yang boleh kita tengok contoh dari segi dalam filem Pascal The Movie yang mengisahkan tentang pasukan khas tentera laut, banyak menggunakan bahasa rojak di dalam skrip mereka. Contoh yang ayat mereka guna adalah aku dengan tukar, we are family. Contoh lain juga relax, kita ni Pascal. Selain itu juga filem aksi Jam Revolusi yang mengisahkan tentang seorang ejen khas yang juga menggunakan bahasa rojak dalam skrip mereka. Satu kajian kualitatif telah dijalankan. Mereka mendapati bahawa sebanyak 161 penggunaan kod bahasa luaran dan juga sebanyak 35 kod bahasa dalaman digunakan di dalam filem ini. Contoh-contoh ayat yang digunakan adalah aku dah cakap dengan HQ, kau tak payah bawa virus itu. Contoh ayat lain tak, aku dah dapat clue pasal dia di dalam internet. Contoh berkaitan dengan kod percampuran bahasa dalaman pula, hampa jangan tak main pula nak. Itu contoh-contohlah ayat yang mereka gunakan. Antara sebab utama mereka menggunakan pencampuran variasi bahasa di dalam filem aksi ini kerana yang pertama adalah pendekatan realistik. Ini disebabkan terdapat beberapa istilah lebih sesuai menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggeris. Contoh perkataan Roger. Perkataan Roger ni dia lebih dekat dengan dalam situasi kenderaan. Jadi dia lebih sesuai menggunakan perkataan itu berbanding dengan bahasa Melayu lah. Itu menjadikan lebih sesuai dengan filem tersebut. Yang kedua, sebab utama mereka menggunakan adalah mereka melihat dari segi penerimaan penonton, iaitu kita tahu bahasa ni banyak digunakan oleh masyarakat kita lah sekarang ni. Jadi mereka menggunakan bahasa ini untuk mencerminkan realiti kehidupan sehari-hari mereka bagi menjadikan filem tu menarik dan mudah dipahami oleh penonton kita. Betul tu. Kebiasaannya banyaklah variasi bahasa yang digunakan dalam filem dunia aksi ni. Ada bahasa rojak, bahasa Selangor dan banyak lagi lah. Zaman sekarang ni budak-budak mungkin banyak guna bahasa Selangor macam koyak, parai, pisang semua kan. Jadi bagi pandangan panel ketiga kita, Puan Christina, apakah kesan penggunaan bahasa Selangor kepada generasi muda jika berterusan sehingga kini? Terima kasih kepada saudara moderator. Okey, berbalik pada soalan, kesan penggunaan bahasa Selangor ni kita boleh ambil dari kesan positif dan juga negatif.
Sebelum ini saya nak terangkan sedikit apa maksud bahasa Selangor ni. Bahasa Selangor ni merupakan bahasa yang sering digunakan untuk suatu kelompok dalam sosial itu berkomunikasi dan hanya dipahami oleh mereka yang tertentu sahaja. Okay, contoh seperti yang saudari moderator cakap tadi, contoh bahasa Selangor adalah usha, tibai, koyak, pisang, sidai, macam tu. Okay, dari segi positif dapat kita tengok bahasa Selangor ni dia mewujudkan kosa bahasa yang baru untuk golongan muda, dan juga disebabkan pewujudan kosakata ni menyebabkan golongan yang mewujudkan tersebut menjadi lebih kreatif dan juga unik. Sebab zaman dulu mana ada bahasa macam ni, dan bahasa macam ni juga wujud pada zaman moden. Okay, dan juga bahasa Selangor ni dia mengeratkan hubungan sosial di dalam suatu kelompok sosial. Dan juga bahasa Selangor ni dia telah mencerminkan pemahaman golongan yang mewujudkan kosa bahasa baru ni terhadap perkembangan semasa, terhadap trend semasa. Okay, itu dari segi positif. Kalau dari segi negatif, bahasa Selangor ni dia menyebabkan golongan selain daripada yang memahami bahasa tersebut sukar untuk berkomunikasi. Seperti kalau golongan yang tua, dia akan suka berkomunikasi dengan golongan muda. Seperti kalau kita faham apa maksud sidai, apa maksud koyak, tapi sesetengah yang telah berumur mungkin tak faham. Okay, itu maka menyebabkan sukar berkomunikasi. Dan juga bahasa Selangor ni dia dianggap boleh mengancam bahasa Melayu lah, sebab dia menimbulkan kekeliruan. Sebab sesuatu makna tu boleh berbeza mengikut pemahaman dalam sosial tu. Contoh kalau koyak, kalau bagi kita koyak tu macam dia tertegur perasaan kan. Tapi kalau golongan tertentu mereka faham koyak ni benda yang koyak, bukan seperti apa yang kita maksud, dan di situ akan menyebabkan kekeliruan bahasa. Okey, kalau kita tengok juga Dewan Bahasa dan Pustaka juga telah membangkitkan kebimbangan penggunaan bahasa Selangor ni yang tidak terkawal, terutama dalam filem-filem. Okey, dan fakta ni saya dapat daripada Akhbar Utusan Malaysia. Dalam akhbar tersebut mengatakan bahawa kalau penggunaan bahasa Selangor ni digunakan secara meluas, dia mungkin mengancam keunikan bahasa kita, bahasa Melayu contohnya. Dan dia akan dan kalau bahasa Selangor ni juga akan mempengaruhi penutur tersebut apabila dia hendak berkomunikasi dalam situasi formal. Contoh kalau dia terbiasa menggunakan bahasa Selangor, kalau dia terpaksa menghadapi situasi formal, dia akan mengalami kesulitan. Itu pandangan saya. Baik, terima kasih. Saya setuju dengan soalan yang katakan sebentar tadi. Golongan lain tu susah nak faham apa yang golongan muda gunakan bahasa Selangor. Okey, kita dah diberi pencerahan tentang bahasa Selangor, bahasa Rojak. Jadi, pada pandangan panel keempat kita, antara bahasa Selangor dan bahasa Rojak, yang manakah lebih memberi impak dalam industri filem kita? Terima kasih saudara moderator. Memandangkan konsep bahasa Rojak dan juga bahasa Selangor telah diterangkan oleh panel-panel sebelum ini. Jadi saya ingin meneruskan pandangan saya terhadap impak dalam industri filem di mana bahasa Selangor ataupun bahasa Rojak yang lebih mempengaruhi. Pada pandangan saya, bahasa dia mempunyai keunikan tersendiri dan dia juga mempunyai penutur yang tersendiri, di mana bahasa Selangor lebih dekat dengan penutur dalam golongan remaja, di mana mereka menggunakan bahasa Selangor tersebut untuk mengeratkan lagi hubungan mereka di antara hubungan dalam persahabatan. Okey, bahasa Selangor yang dapat kita sebutkan sebentar tadi seperti koyak, kantoi dan juga jambu itu hanya difahami oleh golongan remaja tersebut, namun dia juga tidak difahami oleh golongan atasan yang lebih berumur. Di sini kita dapat lihat dalam perfilman ramai pengarang menggunakan bahasa Selangor dalam filem di mana mereka menganggap penggunaan bahasa Selangor itu dapat menarik minat penonton dalam kalangan remaja, kerana filem-filem yang ditayangkan sasaran mereka merupakan sasaran dari golongan remaja. Namun bahasa Rojak pula, iaitu bahasa yang mempunyai percampuran kod. Di sini kita dapat lihat sama ada percampuran kod dari segi bahasa Inggeris ataupun bahasa Asia lain. Di sini dapat saya bagikan contoh bahasa Rojak, iaitu terror yang membawa maksud hebat, manakala kautim yang membawa maksud bertolak ansur.
Walau bagaimanapun, kedua-dua bahasa tersebut amat memberi impak dalam industri perfilman kerana ia selari dengan perkembangan filem dan juga budaya dalam masyarakat. Perkara ini telah dapat dibuktikan dari satu keratan berita dalam talian yang dapat saya kutip dalam laman Sesama Malaysia Kini yang telah mengatakan bahawa filem terkini, filem pada era sekarang tidak mempunyai jiwa kerana mereka menggunakan bahasa Selangor dan juga bahasa Rojak, dan juga mereka telah melupakan bahasa standard bahasa Melayu. Di sini kita dapat lihat perfilman yang telah direkod dalam cerita Pelangi Suatu Ketika Dahulu yang menggunakan bahasa-bahasa standard dan juga laras bahasa yang tinggi telah pun dilupakan. Jadi di sini dapat kita lihat permasalahan penggunaan bahasa Selangor dan juga bahasa Rojak telah menjadi satu masalah di mana hilangnya identiti kemelayuan kita tersendiri. Jadi dapat saya simpulkan permasalahan tersebut berpunca daripada penggunaan bahasa Rojak yang telah diketemukan dalam industri filem itu tersebut. Terima kasih Puan Syazali atas pencerahan yang diberikan. Hadirin dirahmati sekalian, seperti yang kita tahu, negara kita sudah banyak menghasilkan filem yang bagus dan berkualiti. Ada yang sampai ke negara seberang. Melalui filem ini, variasi bahasa kita semakin berkembang luas. Jadi saya ingin bertanya kepada Puan Nashrah, apakah kesan positif penggunaan variasi bahasa Melayu dalam industri filem di Malaysia? Pertama sekali, terima kasih sebab penggunaan bahasa-bahasa ni dia bukanlah asing bagi kita sekarang ni, sebab menggunakan bahasa-bahasa ni sejak dahulu lagi. Dari dulu lagi benda ni memang dah dipraktikkan oleh masyarakat kita lah. Jadi tambahan juga sekarang majoriti daripada masyarakat kita, tentunya dalam golongan remaja, menggunakan bahasa-bahasa mereka untuk bertutur dengan bangsa lain juga. Bangsa lain pun memahami bahasa kita, bahasa kita pun dimahami oleh bangsa lain. Tapi ada juga pihak yang tidak bersetuju dengan penggunaan bahasa-bahasa ini sebab mereka merisaukan tentang kedudukan bahasa Melayu pada masa akan datang. Tapi dalam industri filem ni kita tak perlu risau sebab kita boleh lihat sekarang ada filem yang mengeluarkan yang menitikberatkan dalam bahasa macam cerita filem Mak Kilau dan sebagainya. Jadi kita boleh tengok adalah keseimbangan dalam penggunaan bahasa-bahasa di setengah filem tu. Terdapat juga beberapa kesan, berbalik pada soalan, terdapat juga beberapa kesan positif dalam penggunaan bahasa-bahasa di dalam industri filem ni. Yang pertama, melalui filem ni kita boleh adakan pengajaran bahasa kepada penonton kita. Contohnya bila penonton melihat filem yang mempunyai bahasa-bahasa, mereka akan belajar. Walaupun kita dah tahu bahasa tu, tapi tak akan belajar daripada filem tu. Contohnya belajar dialek daripada setiap negeri dan sebagainya. Jadi industri filem ni, kesan positif dia akan mempromosi lagi dialek kita dan bahasa kita kepada penonton. Yang keduanya, penggunaan bahasa-bahasa ni dapat meningkatkan industri filem kita ni ke peringkat tinggi. Maksudnya peringkat global lah. Kerana filem yang menggambarkan pelbagai bahasa dan budaya akan menarik perhatian penonton luar. Jadi dia membuktikan bahawa industri filem kita ni berjaya dalam menghasilkan kreativiti, mengekspresikan bahasa kita dengan emosi penonton di dalam Malaysia dan juga luar. Jadi mereka dapat kita tengoklah industri filem sekarang ni dapat menyesuaikan bahasa kita dengan kehendak penonton luar. Kesan yang terakhir adalah daripada industri filem ni juga kita dapat mengangkat keberbagian masyarakat kita yang mempunyai multi bahasa dan juga multicultural. Terima kasih atas kata-kata dan pendapat yang diutarakan kepada channel kita. Banyak sebenarnya kesan-kesan positif yang kita dapat melalui filem-filem yang berkualiti. Kita boleh pelajari bahasa dan budaya yang kita tak pernah dengar dan lihat pun. Baiklah, bagi pandangan Puan Christina, bagaimanakah pula dengan kesan-kesan negatif penggunaan variasi bahasa Melayu dalam filem industri kita? Baiklah, seperti yang kita ketahui, filem ni merupakan suatu seni yang memaparkan atau mencerminkan budaya ataupun bahasa tempatan kepada orang luar. Filem ni juga merupakan dianggap sebagai salah satu komponen untuk mematapkan bahasa kita di Malaysia. Seperti yang ada panel yang menyebutkan seiring kemodenan, filem ini juga menggunakan pelbagai variasi bahasa untuk memenuhi cita rasa penonton, untuk menarik minat penonton untuk menonton filem tersebut. Namun perkara inilah yang memberi impak yang negatif kepada pelbagai pihak.
Sebagai contoh, pemahaman terjejas. Maksudnya di sini ada kalangan penonton yang kurang memahami variasi bahasa tersebut, dan ini akan menyebabkan makna ataupun idea yang ingin disampaikan oleh pengarah filem dia macam gagal, sebab penonton kurang faham atau kurang memahami maksud tersebut disebabkan beberapa variasi bahasa yang digunakan. Okey, selain itu juga penggunaan bahasa Melayu yang tidak sesuai ataupun yang dianggap merendahkan budaya ataupun martabat bahasa di negara kita, ini boleh memberikan kesan yang negatif kepada filem itu sendiri. Filem itu boleh dikecam, atau sekarang kan zaman viral. Kalau filem tersebut menggunakan bahasa yang kurang sesuai ataupun yang kurang difahami oleh golongan tertentu, maka filem tersebut boleh dikecam dan menyebabkan reputasi ataupun rating filem tersebut menjadi menurun. Selain itu juga, filem tersebut akan mengalami kesulitan menembusi pasaran antarabangsa jika menggunakan kepelbagaian variasi bahasa yang terlampau mendalam, yang terlampau tempatan. Penonton luar negara akan mengalami kesukaran dalam memahami ataupun mengekspresikan elemen bahasa yang sangat tempatan. Kalau kita lihat, orang tempatan juga mengalami kesukaran untuk memahami dialek, memahami slang yang berbeza, apatah lagi penonton luar. Dan ini akan menyebabkan filem tersebut sukar untuk menembusi pasaran antarabangsa. Yang terakhir, seperti yang kita tahu, filem ini merupakan salah satu hiburan yang terbesar untuk pelbagai pihak di negara kita. Dan dikatakan filem ini mampu mempengaruhi fikiran penonton yang menonton filem tersebut. Dan penggunaan variasi bahasa yang berlebihan ataupun yang kurang sesuai akan dianggap perosak ataupun dianggap virus dalam usaha memartabatkan bahasa di negara kita. Itu pendapat saya. Saya tertarik dengan apa yang Puan Rizka katakan tadi tentang timbul kontroversi budaya tertentu. Perkara ini sangat sensitif bagi sebuah masyarakat yang tertentu kan. Oleh itu, filem kita perlu ditapis dahulu sebelum ditayangkan supaya tidak berlaku kemarahan masyarakat dan tidak menyentuh perkara sensitif. Seterusnya, saya ingin mengajukan soalan kepada Puan Syazani. Apakah elemen-elemen yang mempengaruhi penggunaan bahasa dalam industri filem? Terima kasih sebelum juga berbalik kepada soalan yang diajukan, iaitu elemen yang mempengaruhi penggunaan bahasa dalam industri filem. Jadi di sini setiap pemilihan bahasa yang ingin digunakan untuk pembikinan filem, dia mempunyai elemen-elemen tertentu di mana saya akan sebutkan di sini, iaitu elemen tujuan cerita itu sendiri dan juga sasaran audiens yang ingin disasarkan dan juga genre filem. Di mana tujuan cerita itu berdasarkan tujuan negatif filem, penggunaan bahasa hendaklah selari dengan penceritaan ataupun jalan cerita dalam sesuatu filem tersebut, di mana jika filem itu berkaitan dengan emosi, maka skrip yang dilakonkan hendaklah menyentuh perasaan penonton bagi penonton merasai ataupun mendalami, menghayati sesuatu filem tersebut. Di sini kita juga dapat melihat sesuatu filem yang ingin menyampaikan pesanan melalui penggunaan bahasa, mereka akan menggunakan bahasa-bahasa yang lebih kepada nasihat dan mudah difahami oleh setiap golongan. Perkara tersebut yang bertanggungjawab adalah pengarah filem tersendiri untuk menyampaikan nasihat kepada orang ramai yang menonton filem tersebut. Dan seterusnya, elemen seterusnya adalah sasaran audiens, di mana target juga memainkan peranan penting, di mana kita mempunyai audiens daripada tempatan dan juga audiens daripada international, dan bahasa yang digunakan dalam filem yang dihasilkan oleh pengarah filem Malaysia perlulah bersesuaian, di mana penonton dari audiens tempatan dapat difahami dan juga penonton dari luar juga dapat difahami. Di sini dapat saya katakan, sekiranya penonton dari luar negara juga dapat fahami bahasa yang kita gunakan dalam setiap filem, dia akan mendapat tempat yang lebih tinggi di luar negara, maupun filem ini dapat menjadi kesukaan ramai dari negara luar. Dan elemen yang terakhir saya bawakan di sini ialah genre filem yang juga mempengaruhi bahasa dalam pembikinan filem, di mana di sini kita dapat melihat sesuatu filem tidak mudah untuk menggunakan bahasa secara raw. Di sini mereka perlu meneliti filem tersebut yang mempunyai konsep yang tersendiri. Sebagai contoh, sekiranya ingin menghasilkan filem sejarah,
mereka perlu menggunakan bahasa-bahasa yang merujuk kepada sejarah. Manakala filem komedi juga dia lebih fleksibel untuk menggunakan bahasa, kerana filem komedi dia lebih kepada perkataan pertuturan yang rawak selama digunakan kerana ia merupakan lawak dan juga satu penceritaan yang dibawakan oleh pelakon-pelakon dalam sesuatu filem. Jadi di sini jelaslah bahawa ketiga-tiga elemen yang dinyatakan oleh saya tadi telah mempengaruhi bahasa untuk pembikinan sesuatu filem dalam industri filem. Jawapan yang jelas telah diberikan sebentar tadi. Persoalan terakhir yang saya ajukan kepada Puan Maisarah, apakah kepentingan yang kita dapat dalam penggunaan variasi bahasa untuk menggambarkan kepelbagaian budaya di Malaysia? Terima kasih moderator. Bahasa jiwa bangsa jelas menunjukkan bahasa Melayu sebenarnya gambaran kepada jati diri bangsa Malaysia. Namun, variasi bahasa Melayu itu juga dapat memberi kepentingan atau manfaat bagi menggambarkan kepelbagaian budaya di Malaysia. Jadi kepentingan yang pertama ialah mencerminkan kepelbagaian etnik. Malaysia adalah sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai etnik dan budaya yang menempatkan orang Melayu, Cina, India, orang asli dan pula etnik lain. Setiap kaum atau etnik mempunyai bahasa tersendiri dan unik yang dapat menunjukkan identiti yang telah diwarisi dan akan diwariskan kepada generasi mereka pada masa akan datang. Sebagai contoh, orang Cina berbahasa Mandarin, Hokkien, Hakka, Cantonese dan Teochew. Oleh itu, penggunaan variasi bahasa dapat mencerminkan kepelbagaian etnik dan setiap rakyat di negara ini yang memahami kaum lain akan menghormati identiti budaya masing-masing. Kepentingan yang kedua ialah pengenalan kepada warisan budaya. Setiap bahasa yang dituturkan mencerminkan sejarah, adat istiadat dan tradisi budaya. Penggunaan variasi bahasa ini dapat membantu memelihara dan mempromosikan warisan budaya rakyat Malaysia supaya generasi akan datang dapat memahami dan menghargai akar budaya mereka. Dan kepentingan yang terakhir ialah meningkatkan kefahaman silang budaya. Bahasa adalah alat penting untuk komunikasi dan variasi bahasa dapat meningkatkan pemahaman silang budaya. Hal ini kerana Clive Bell pada 2007 berpandangan bahawa orang yang berbudaya biasanya berbicara segala macam hal melalui bahasa. Oleh itu, bahasa yang digunakan mestilah bahasa yang mudah dipahami dan diterima oleh semua kaum dalam sesebuah masyarakat dan negara yang merdeka. Individu berbilang bahasa juga mampu mengenali perbezaan budaya, menikmati persamaan dan menjalin hubungan silang budaya. Terima kasih, begitu hebat wacana yang dilontarkan oleh panel kita sebentar tadi. Hadirin yang dihormati, baiklah, kita sudah sampai ke penghujung program. Terima kasih saya ucapkan kepada keempat-empat ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Semoga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kesimpulannya, banyak variasi bahasa yang digunakan di negara kita disebabkan oleh kita mempunyai pelbagai bangsa, agama, keturunan dan budaya. Variasi bahasa juga ni boleh menjadi suatu nilai seni dan lambang budaya masyarakat kita. Variasi bahasa ini juga digunakan mengikut situasi yang tertentu. Okey, sebelum kita mengakhiri bicara forum pada pagi ini, terimalah serangkap pantun yang berbunyi. Dari Kedah ke Pekansari, beri suasa di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Sekian sahaja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya, yang baik itu datangnya daripada Allah SWT dan yang kurang elok itu datangnya daripada kekhilafan dari kami sendiri. Saya akhiri forum kita pada pagi ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.